Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi. Dengan limpahan kurniaannya kita masih lagi dapat berada di dalam taman-taman syurga, iaitulah majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak dan juga menghindarkan kita daripada perkara-perkara yang buruk dan perkara-perkara yang tak elok. Baik, insyaAllah kita akan sambung berkenaan dengan kitab Al-Imanu wal Hayatuh, Iman dan Kehidupan, yang dikarang oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kitab yang mana di antara objektif penulisan beliau ini adalah untuk nak menjawab berkenaan dengan persoalan dan juga falsafah kehidupan, serta penulisan beliau ini juga adalah dalam nak menjelaskan berkenaan dengan kefahaman yang tepat tentang peranan iman dalam kehidupan kita. Kerana disebut pada awal-awalnya manusia ni atau orang Islam ni merasai iman dalam ibadah sahaja. Dalam bab kehidupan di luar ibadah dia tak rasa iman. Jadi seolah-olah iman tu terasing daripada kehidupan. Iman tu dalam konteks ibadah sahaja. Sebab itu dia tulis iman dan kehidupan. Buku ni kalau saya ada baca kat tempat surau di area taman rumah saya dah nak habis dah. Buku surat masuk 273, masuk 3 bab terakhir tu. Kalau ikutkan bulan sebelum bulan Ramadan ni habis. Tapi daripada tahun lepas kita ada PKP, tak habis lah maksudnya. Tunggu Ramadan akan datang baru habis tu. Jadi dah tajuk belakang dah 273 masuk. Yang ni kita akan masuk kepada surat 100 pada perkara 42. Subtajuknya pada F tu, orang beriman nampak tujuan dan jalan yang akan ditempuh. Maksudnya dia ada hala tuju yang jelas, yang clear vision dia. Jelas dia punya visi hidup dia tadi tu untuk apa dan ke mana. Ini yang menjadikan ketenangan jiwa bagi orang-orang yang beriman. Orang yang tak ada hala tuju ni orang yang kita panggil terumbang-ambing lah, kan? Itu yang dia keluh kesah, tak tahu apa matlamat hidup dan apa sebenarnya yang dia cari. Tapi kalau orang beriman, dia nampak dah hala tuju dia adalah akhirat, ibtigha wajhillah, mendapatkan redha Allah. Jadi ukuran yang akan dilihat di atas dunia ini adalah adakah perkara itu dapat redha Allah ke tidak, kan? Dapat dia tenang, kan? Kalau dalam keadaan nikmat dia bersyukur, maka kesyukuran itu akan membolehkan dia mendapat redha Allah. Okey. Kalau dalam keadaan dia diuji musibah, dia sabar tu dapat redha Allah. Okey, fine, tak ada masalah, kan? Bukanlah tenang itu adalah senantiasa tanpa ada masalah, tapi tenang itu adalah di waktu apa sahaja kita berada, kita ingat Tuhan, kan? Sebab kalau nak ikut tak tenang, Nabi lah paling tak tenang. Dah berapa puluh siri peperangan yang Nabi lalui kat Madinah. Di Mekah berapa banyak siri, tekanan-tekanan. Tapi Nabi lah paling tenang sekali. Sebab tenang ni bukan maksud tidak ditimpa musibah. Tenang ni adalah waktu senang kita ingat Allah, waktu susah ingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan ketahuilah, dengan kita ingat Allah maka tenang hati. Baik, kita sambung pada yang ke-42, menceritakan berkenaan dengan perang Ahzab.
Perang Ahzab ni tahun yang ke-5 Hijrah. Tahun yang ke-5 Hijrah, bulan Syawal, Gali Parit tu. Ahzab tu Khandaq. Walaupun perang tu berlaku bulan Syawal, tapi Gali Parit tu dah berlaku pada pertengahan, tak silap saya, pertengahan Ramadan. Jadi kalau selepas habis semayang tu dapat moreh sekejap, lepas tu Gali Parit semula. Tak dapat nak lepak lama-lama kalau kita lah. Jadi bermula sampailah awal Syawal. Awal-awal Syawal lah, saya tak ingat berapa hari bulan. Dia tahun yang ke-5. Dia tahun yang ketiga dan keempat tu tahun orang-orang musyrikin Mekah dia rasa berani. Sebab tahun perang Uhud tahun bila? Tahun kedua tahun ketiga Hijrah. Tahun kedua perang Badar. Tahun ketiga Hijrah, bulan Syawal berlaku perang Uhud. Suasana perang Uhud, musyrikin Mekah kuasai. Kita panggil kuasai, tak kata dia menang sebab kalau kita kata dia menang, dia tak ambil pun harta ghanimah. Sebab yang masih the last standing adalah kaum muslimin dekat pertempuran tu, cuma dia kuasai pertempuran. Dia tak ambil harta ghanimah. Dia perang ni kira menang siapa yang dapat ghanimah tu. Dah, dia cuma kuasai. Dan bila macam tu dia nampak sikit lah. Dan umat Islam moral dia down lah bila tengok dalam. Jadi tahun keempat berlaku situasi, kita panggil orang musyrikin Mekah mula nak sogok orang Madinah, Yahudi di Madinah. Kalau kita ingat ada berlakunya pengepungan dan pengusiran Bani Nadir tahun keempat. Dah. Sebab Yahudi Bani Nadir ditipu oleh musyrikin Mekah. Dalam keadaan mereka ni memang dah ada dendam dengan Nabi SAW. Kemudian mereka ditipu. Dah. Jadi mereka pun mula buat bakatan lain pula, iaitulah daripada orang-orang luar Madinah nak perang Nabi. Itulah perang Ahzab. Habis je perang Ahzab, terus berlaku peperangan Bani Quraidah dalam masa yang sama. Orang putih kata in the same time. Ataupun habis terus. Sebab apa? Bani Quraidah Yahudi juga yang berada di Madinah. Yahudi besar, Qainuqa, Bani Nadir, Quraidah, waktu Nabi sampai di Madinah. Jadi Yahudi Bani Quraidah ni mula-mula dia berbolak-balik nak ikut perang tentera Ahzab ni, musyrikin Mekah ni. Last minute mereka terpengaruh. Yahudi Bani Quraidah ni berada di selatan Madinah. Dalam Madinah di selatan. Sebab bila perang Ahzab Gali Parit, itu bukan peperangan tradisi orang Arab. Salah satu di wilayah perkampungan di Farsi yang dicadangkan oleh perang oleh Salman Al-Farisi. Jadi veteran-veteran orang musyrikin dia rasa bosan. Perang tapi tak boleh masuk. Perang tak bertempur. Sebab kaedah perang ni dah bertukar. Macam kita, kalau kita dulu perang berhadapan, rasa semangat. Tiba-tiba perang zaman sekarang ni media sosial, kita rasa bosan. Bagi generasi kita yang dah berusia sikit, anak muda suka ya. Sebab situasi dah beza. Kita pergi jumpa orang, tanya, ajak ni sebagainya. Kita berhadapan, face to face. Zaman kita, semangat ni. Panjat pokok, panjat ini. Tapi situasi berubah ketika itu. Perang dalam media sosial lebih banyak. Kita mana pening pada media sosial. Kita pun tak tahu apa. Kita tak rasa feel. Sebab situasi berubah. Orang musyrikin Mekah berhadapan situasi itu. Yang veteran-veteran. Yang pengalaman lama. Sehingga akhir sekali mereka balik. Bila tak boleh nak masuk. Tapi orang musyrikin Mekah berjaya juga menghantar. Masuk. Yang mana dia pergi pada Yahudi Bani Quraidah. Yahudi Bani Quraidah sepakat, setuju. Dan Nabi SAW berjaya mendapat maklumat tadi itu dengan bantuan Allah. Panjanglah bagaimana cara Nabi diplomasi dan Nabi mengesan dari sudut strategi jahat tadi itu, sehingga habis tu Yahudi Bani Quraidah dikepung, dibunuh dan seumpamanya. Dia lebih berat hukuman dia daripada Yahudi Bani Nadir yang hanya diusir saja. Ini perang Ahzab. Dia 2 in 1. Habis Ahzab, terus Yahudi perang Bani Quraidah. Peristiwa perang Ahzab sudah cukup memberikan gambaran keberanian dan keteguhan hati orang beriman dalam menghadapi musuh dan menghadang maut. Islam 3,000, musuh 10,000. Dalam bilangan ya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, "Idza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absar wa baghalatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dzununa
hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadidah. Ketika mereka, yakni musuh-musuh, datang kepada kamu dari atas dan dari bawah, dan ketika pemandangan telah suram dan hati telah sampai ke kerongkong, dan ketika itu kamu bersangka kepada Allah dengan sangkaan yang salah. Dikala itu orang-orang beriman mendapat ujian dan perasaan mereka digoncangkan dengan goncangan yang sangat hebat. Surah Ahzab ayat 10 dan 11. Mana kata sebab kepungan dah berlaku, kan, 10,000 itu angka yang besar. Sebab peperangan sebelum daripada itu, perang Uhud 2,000 lawan 700. Asalnya 2,000 lawan 1,000, kan. Pertengahan jalan orang munafik berjaya hasut orang mukmin, tentera Islam patah balik 300. Patutnya 1,000 lawan 2,000, jadi 2,000 lawan 700. Sebelum daripada itu perang Badar 1,000 lawan 313. Jadi angka 10,000 ni adalah angka yang besar. Angka yang besar pada waktu itu. Jadi menjadikan kita panggil perkara ni, inilah hati orang mukmin tadi itu dalam keadaan inilah keluh kesah. Ialah tuan-tuan, perang ni mati. Kita perang media sosial sakit hati je. Sakit hati, lalas kita delete account. Kan? Dalam keadaan ketika itu, waktu gali parit, orang-orang munafik tak gali parit. Mereka ngelat, tak gali parit. Time nak gali parit, ada hal lah kat rumah kucing beranak. Nak gali parit, ada hal lah kat rumah baju tak basuh lagi. Soalan-soalan alasan macam tu lah nak mudah faham. Mereka tak gali parit. Tadi tu. Baik, ya. Dan juga firman Allah, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zada illa imanan wa taslima. Setelah orang-orang beriman itu melihat pasukan bersekutu, yakni Ahzab. Ahzab ni tentera bersekutu. Orang musyrikin dia pakak dengan yang lain-lain yang tak suka negara Madinah tu. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Allah dan Rasul itu berkata benar, dan peristiwa itu hanyalah menyebabkan mereka orang-orang beriman bertambah imannya dan tambah menyerahkan diri kepada Allah. Surah Al-Ahzab ayat 22. Jadi bila melihat tentang perkara yang Nabi cerita suatu ketika tentang benda yang future yang akan datang, kita menjadikan kita bertambah iman kepada Allah dan Rasul. Bukan semakin kita lari daripada Allah dan Rasul. Contoh, Nabi cerita tentang akhir zaman, kiamat berlaku. Maksudnya kita bertambahlah pada iman Allah dan Rasul, sebab benda itu dah diceritakan secara general, secara kita panggil isyarat dia. Bukan akhir sekali kita ta'ajub kepada benda tu hingga kita lupa kepada Allah dan Rasul. Contohnya Allah Ta'ala cerita tentang idas sama'un syaqqat. Akan berlakulah langit terbelah, kiamat, kan. Jadi bila benda tu berlaku, tapi tak berlaku lagi setakat ni, tapi tanda-tanda macam guruh apa langit, maksudnya kita, betul dah Tuhan kata dah ni. Jadi kita kembali pada Allah. Bukan menjadi sebagaimana orang-orang saintis barat. Mereka mengkaji, mereka jumpa, mereka takjub kepada makhluk itu. Memang alam ni hebat. Memang fenomena ni dahsyat. Nampak tak? Dia lain. Cara kita punya tempat kembali tu lain. Mereka mengkaji, kan. Kalau kita baca kajian-kajian orang saintis barat ni, lagi dahsyat. Mereka gila-gila, kan? Sebab mereka nak mencari benda yang mereka nak perlu percaya ke tidak. Kita ni bila ayat Quran hadis kita percaya dah, tinggal yakin, tinggal lagi rajin tak rajin je, tak payah kaji pun, sebab kita tanda kita beriman percaya, cukup dah. Tak, walaupun tak melihat depan mata. Mereka nak kaji dulu tentang tiupan sangkakala, sampai mereka melukiskan bagaimana seruling ataupun trompet Israfil. Bagaimana mereka mengkaji berkenaan dengan populasi manusia bertambah, tumbuhan hijau kurang, maka menyebabkan kandungan gas yang berada di atas langit dia berseret, meletup tu yang bunyi sangkala dan sebagainya. Mereka ada teori mereka. Tapi tak boleh pada Allah kerana mereka takjub pada tadi. Itu beza cara. Sebab apa? Sebab kita dah ada hala tuju kita. Kita dah ada ikat kita. Kalau lembu tu dia pusing ke mana pun, dia tak lari daripada pangkal pasak dia tu. Itu cara dia. Kita dipasak dengan iman tu. Larilah kok mana pun, datang nikmat tak lupa Allah, datang musibah tak Allah, sebab kita ada pasak tu. Itu yang akidah tu. Jadi mereka tengok, betul dah Nabi kata ni, bertambah kepada Allah dan Rasul. Mengapa kaum pejuang dan pahlawan-pahlawan merasa tenang? Padahal keadaan sudah sulit dan mulut kematian sedang menganga. Itu adalah kerana kurnia iman.
Nak boleh dapat macam tu adalah iman. Itu adalah kerana kurnia iman. Dan tepatlah sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah Tuhan yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman supaya keimanan mereka akan bertambah dari keimanan yang telah sedia ada. Kepunyaan Allah tentera langit dan bumi, dan Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Surah Al-Fat ayat keempat. Jadi benda iman ni benda yang tak boleh nak diukur oleh sesuatu yang kita panggil dari sudut pengaruh yang luaran. Tetapi iman ni dibuktikan dengan kelakuan saja. Kadang-kadang contoh kita nak faham ni payah nak faham sebab ukuran kepada keimanan ni dari sudut pengaruh luar zahir ni susah. Contoh, dia boleh diukur tapi dia tidak bersifat muktamad. Orang yang pergi ke masjid secara zahir baguslah iman dia. Tapi kadang-kadang setengah orang tak juga. Jadi tak boleh. Tapi secara zahir hukum asal boleh. Tapi dia tidak jadi muktamad. Dia beza dengan benda-benda yang tak bersifat benda gaib ni, sebab iman ni benda gaib. Tapi kita perlu melihat perkara ini, dia adalah sebagai perkara yang mesti cek balik. Kita kembali pada Allah ke tidak? Contohnya bila kita kata kita kalau bincang bab tawakal rezeki kepada Allah kan. Kita usaha tapi kena tawakal. Macam mana nak usaha tawakal ni? Kadang-kadang kita usaha ni macam tak nampak tawakal sebab kita masih lagi keluh kesah terhadap rezeki. Sebab itu cuba tengok macam budak-budak, anak-anak kita kan. Anak-anak kita ni dia pernah risau tak hari ni dia nak makan apa? Dia tak kerja pun. Dia pernah risau tak nanti malam makan apa? Tak kan? Sebab kebergantungan dia pada mak ayah dia cukup tinggi. Budak-budak justru begitulah nak fahamnya. Bagaimana kebergantungan kita kepada Allah cukup tinggi. Dalam masa sama kita usaha. Budak-budak dia fokus kerja dia. Apa fokus kerja dia? Main. Kerja dia main. Main lah. Sampai masa makan, makan. Selesai. Dia pernah risau tak? Dia main dengan adik-adik. Ini nak makan apa Nak cari mana duit ni? Tapi ada tak makan? Ada. So, kita yang mencari duit pula jadi risau pasal rezeki. Bukanlah bermaksud kita tak perlu usaha. Tak. Kita nak bincang tentang kebergantungan. Macam mana nak ukur tu? Tu payah kan tu? Sebab itu, perkara-perkara tadi perkara dalaman. Hanya kita yang boleh muhasabah diri kita. Kan? Jadi begitulah dalam keadaan bab keimanan tadi itu. Sehingga kalau orang salah faham, dia akan salah faham. Contoh, orang yang menganggap ketenangan jiwa ni bila tak ada masalah. Betul ke bila tak ada masalah ni tenang jiwa? Lepas tu Nabi tak tenang ke? Nabi paling banyak Nabi fikirkan masalah umat. Nabi paling tenang sebab ketenangan jiwa adalah bukan ada masalah atau tidak. Ketenangan jiwa adalah bizikrillah. Nampak? Sebab itu kalau orang tak ada masalah, dia tetap tak tenang. Dia tak dapat ketenangan daripada Allah. Tapi Allah Ta'ala tangguhkan. Dinama istidraj. Sebab itu kita punya reference kita dalam justifikasi itu kena ikut justifikasi Quran. Barulah benda tadi itu kita punya world view, sudut pandang dunia kita tadi itu tepat. Kerana kita berada dalam dunia yang sama tapi world view yang berbeza, sudut pandang dunia yang beza. Kan? Aku kata yang ni tenang, aku kata yang ni tenang. So justifikasi tenang ni kita nak ambil mana? Sebagai orang beriman, justifikasinya kena tengok Quran, kena tengok sunnah. Apa maksud justifikasi itu tenang? Tenang ni tak dinyatakan tak ada masalah. Tenang ni adalah dengan ingat Tuhan. Maka siapa yang mengikut justifikasi itu, itulah yang tepat. Kan? Bukan mengikut justifikasi kita. Kita boleh pandang, kita boleh mikir, kita boleh merasai. Maka yang mengikatnya adalah pada hati yang mengikut justifikasi tadi itu. Kan? Itu yang paling betul sekali. Baik, sebab itu dalam bagaimana beza orang beriman ni kerana mereka mendapat kekuatan iman. Kekuatan iman tadi itu. Orang beriman itu mempunyai pokok pendirian yang nyata dan ukuran yang tetap. Itulah yang menjadi pegangan dalam setiap pekerjaan dia. Pekerjaan dia. Dia tahu rezeki Allah Ta'ala kurnia. Kenapa dia nak ambil benda yang haram?
Macam tak yakin rezeki Allah Ta'ala akan bagi. Kenapa nak ambil rasuah lagi? Macam tak yakin rezeki Allah Ta'ala akan bagi ke dia. Dia nak ambil benda cara haram juga. Kan? Kan? Dia nak ambil dengan menipu juga. Kalau aku tak ambil dengan menipu ni, macam sikit dia aku tak boleh ni. Dia tak yakin dengan rezeki yang halal ke sampai nak ambil dengan cara menipu. Contoh. Kan dia tak ada pendirian dia tadi. Tindakan dan tingkah laku serta memberikan petunjuk dan isyarat. Baik. Boleh jalan terus atau dia nampak lampu merah yang menyuruh berhenti. Kalau benda tu dah haram, benda tu datang kemurkaan Allah, dia berhentilah. Takkan ambil lagi. Kan? Buat apa nak ambil lagi kalau benda tadi tu datang kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang benda-benda yang melibatkan bab fadilat ni menjadi kita panggil dimanipulate pula untuk kita panggil marketing sahaja. Tu kadang-kadang tak berapa tepat lah. Betul benda baik, tapi kadang-kadang dia punya objektif utama dia lari. Kita pun ajar dalam marketing. Okey tuan-tuan, kalau nak bisnes kaya apa sebagainya, jangan lupa sedekah. Dengan sedekah kita ni apa. Jadi sedekah tu direlatekan untuk nak kaya dalam bisnes, nak berjaya dalam bisnes. Sedangkan itu adalah thamarat, buah dia. Kalau Allah Ta'ala nak bagi, alhamdulillah. Sebab antara fungsi sedekah, Tuhan sebut asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fasya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Syaitan bagi janji yang menipu kamulah. Dengan kamu tak sedekah, dengan kamu sedekah itu kamu akan buat perkara keji, kamu akan jadi fakir dan buat perkara keji. Sedangkan Allah Ta'ala bagi janji dengan sedekah dapat pengampunan dan kurniaan. Sedekah tapi tak ikut cakap Tuhan. Sebab apa? Sedekah dia untuk marketing saja. Kan lain tu sikit. Kita tak tarik kepada asas yang utama, yang betul. Kan? Tu kadang-kadang jadi macam tu lah. Maka kitab suci Al-Quran cukup memberikan bimbingan dan Rasul selaku petunjuk jalan. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biidzni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dan kitab yang terang. Dengan itu Allah memimpin siapa yang mahu mengikut keredaannya ke jalan perdamaian. Dan mereka dikeluarkannya dengan izinnya dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan mereka dipimpinnya kepada jalan yang lurus. Output dia akhir sekali, apa jua tindakan kita tadi itu mengikut akan Quran ke tidak. Itu baru nak tahu dari sudut ketenangan, ketenangan yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman tadi itu. Sebab kadang-kadang kita meletakkan ukuran kepada materialistik semata-mata. Walhal perkara yang hakikat sebenarnya adalah redha Allah. Kita tidak menafikan dari sudut kebendaan itu ada faktor mempengaruhi. Ya. Nabi pun sebut rumah yang 4 perkara yang menjadikan kehidupan kita lebih baik. Kenderaan yang cepat, rumah yang luas, kemudian jiran yang baik, pasangan isteri yang solehah. Ini faktor-faktor duniawi yang memberi pengaruh, tetapi bukan menjadi penentu. Macam juga Nabi kata tungkahul mar'ah li arba'in. Wanita itu dinikahi kerana 4 perkara. Kebiasaannya, kerana keturunan dia, kerana harta dia, kerana kecantikannya, kerana agama. Ini faktor duniawi mempengaruhi seseorang. Ke tuan-tuan tak tengok muka isteri tuan-tuan waktu nak kahwin? Tak kisahlah ustaz, penting dia Islam. Kita tengok juga, kenapa tak pilih yang ni? Bukan ke dia Islam, bukan dia bagus. Betul, tapi kalau boleh biar cantik tambah akhlak lagi. Kita kata, kita tak nafi. Pengaruh tu ada, tapi dia tak boleh jadi penentu muktamad. Tu dia. Nabi sebut sebab Nabi meraihkan fitrah yang ada pada manusia. Tapi janganlah benda itu jadi penentu. Penentu dia apabila kita kembali pada Allah. Nak rumah besar, nak kenderaan, nak apa, boleh. Tapi jangan jadikan penentu. Kalau jadi penentu, itu yang jadi materialistik. Tapi benda tadi itu mesti kita hubungkan dengan agama yang paling asal dia. Sebab itu diperingatkan apa guna ada kaya tapi lupa Tuhan. Bukan apa guna kaya tapi lupa Tuhan. Itu yang disebutkan apabila justifikasi dalam hidup kita adalah
kita kembali pada Allah ataupun tidak. Macam justifikasi lah kita bincang dalam bab ibadah. Kadang-kadang orang tak faham. Contoh, kita kata baca Yasin, baca Quran si mati ni sampai pahala kepada si mati. Kita niat sedekah. Tapi apa yang berlaku di beberapa tempat mungkinlah terpencil, tak pasti terpencil atau segelintir. Harap-harapnya bukan sebahagian. Sebab bila sebahagian lagi besar, bila separuh lagi besar kan, kebiasaan lagi banyak. Kan? Harap-harap terpencil dan segelintir. Bila mati, si anak yang mati itu sibuk layan tetamu. Apa yang baca Quran? Radio. Kalau radio baca Quran, transfer pahala ke? Dia faham tak pahala ni untuk apa? Pahala tu untuk amalan baik. Amalan baik itu bagaimana membolehkan pahala? Dengan niat. Justru radio nak niat macam mana? Yang boleh niat ni manusia ni yang boleh niat ni. Itu yang kita namakan mukallaf. Awak pasang radio untuk nak menghidupkan suasana, it's fine. Tapi jangan sampai anak-anak tak baca langsung Quran kepada mak ayah dia. Sementara nak tunggu pagi esok, nak ke bumi, mungkin dah malam, tak dapat. Anak-anak buat apa? Sibuk yang lain. Ada yang tengok TV lagi, nangis. Pasal apa? Pasal handset 30 juzuk pasang. Tak betul. Dia tak faham justifikasi yang apa. Apa maksud baca Quran untuk si mati? Bukan sekadar nak bagi bunyi, nak transfer pahala. Nak kita sedekahkan pahala. Nak boleh sedekah pahala tu, bagaimana pahala tu diperolehi? Pahala tu diperolehi dengan amal ibadah. Amal ibadah ni bagaimana? Niat yang kerana Allah, kemudian yang mengikut syariat. Benda tu mana boleh niat? Maka bila tak boleh niat, tak adalah soal isu pahala ataupun tidak. Itu balik kepada tu. Kan? Itu yang disebutkan tadi. Akhir sekali benda tu hanya sekadar gimmick. Dalam nak menampakkan solekan Islamik, tapi tak jadi maksud. Kita kata bukanlah salah, tapi tak kena. Kan? Salahnya pada individu tadi. Kerana apa? Maksud daripada bacaan tadi untuk apa? Itu soalan dia. Begitu jugalah dalam hal-hal yang lain. Orang beriman mempunyai hubungan yang erat dengan alam seluruhnya. Kita dengan alam ni ada mempunyai hubungan yang erat. Ialah sebab apa? Dalam kita belajar hak, kita ada hak kepada Allah, hak kepada sesama manusia, hak kepada selain daripada manusia, haiwan-haiwan, alam-alam. Kan? Kita yang merosakkan alam ini. Kalau orang kata bahasa Melayunya, berbudi pada tanah, kita akan dapat hasilnya. Itu hak kita kepada alam. Alam ini bukan dipandangnya musuh dan tidak dianggapnya asing, melainkan dia merasa bersama-sama dengan alam, tunduk kepada undang-undang Allah dan tasbih memuji Tuhan bersama-sama. Kan? Jangan kita melawan Tuhan lah. Alam ni tak lawan Tuhan, tuan-tuan. Alam ni bertasbih kepada Allah. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Saya tak berapa nak cerita ni lah, tapi sekadar kongsi je. Saya baru ni ada ikut satu kursus kepimpinan lah di tempat kerja. Orang yang ni, yang konsultan tu hebat lah. Dia dah mengendalikan syarikat dalam luar negara lah. Dia kongsi lah kajian daripada Singapura ke apa, tahun lepas punya, berjaya membuktikan bahawa pokok-pokok makhluk ni ada bunyi dia yang boleh diukur. Tapi bunyi macam mana bukan macam kita lah. Orang kafir baru jumpa pokok-pokok ni ada bunyi dia. Kita orang beriman nampak takjub. Sedangkan Quran kata lama subhanallah. Mereka tasbih. Cuma cara dia lah. Cara dia yang Allah Ta'ala jadikan fitrah dia atau dia punya kejadian sebagai makhluk. Bukan bunyi macam kita, sebab dia bukan manusia. Kamu macam kita kan, kita yang lari kepada Allah. Kan? Ni dalam ayat Quran banyaklah. Dengan demikian dia memandang alam sebagai sahabatnya, sehingga dia mempunyai dada yang lapang dan merasai hidup ini bukanlah sempit bagai penjara. Tak tengok alam, ingat Tuhan, tengok alam, dia dapat ilham. Kan? Allah Ta'ala jadikan perkara ini untuk manusia. Kan? Daripada Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, kamu tengok kepada Al-An'am, kepada lembu, kambing, yang mana kategori Al-An'am, berapa banyak nikmat Allah. Dia punya bulu boleh guna, dia punya daging boleh diproses, dimakan, dia punya susu dia. Daripada haiwan yang Allah Ta'ala ciptakan tadi tu.
Dia tidak merasa sepi atau terpencil, bukan hanya mengenal hari ini, bahkan mengenal dan mempunyai harapan untuk hari esok. Nak katanya orang yang ada view macam ni adalah orang beriman. Kerana apa? Dia tidak akan pandang subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau wahai Allah, tidaklah engkau ciptakan sesuatu itu benda yang sia-sia. Tak ada yang sia-sia. Tak ada yang sia-sia. Hatta kalau ditanya, ustaz, kenapa kalau tak ada sia-sia? Kenapa khinzir tu dijadikan tetapi kita tak boleh ambil manfaat daripada dia? Diharamkan. Tak ada yang sia-sia. Kata tak ada yang sia-sia. Tak ada yang sia-sia bukan bermaksud kita boleh guna. Tak ada yang sia-sia bermaksud benda tadi itu sebagai peringatan kepada kita. Di antaranya apa? Khinzir tak buat maksiat tetap diharamkan oleh Allah. Kita yang buat maksiat lebih teruk daripada tu lah. Sebagai peringatan salah satunya, kan? Jadi perkara tadi tu kita kata khinzir jijik najis. Najisnya itu bukan kerana maksiat. Najisnya itu sebagai ujian kepada kita. Tapi yang kita buat maksiat tu tak rasa jijik, patutnya lebih-lebih lah rasa jijik, kan? Macam orang selalu peringatkan, bukan nak kata nak bagi ringankan najis khinzir tu, lepas ni boleh pegang khinzir, bukan. Nak bagi kita mempertimbang, kata najis khinzir. Tapi yang terlibat dengan benda-benda ni riba, tak rasa jijik. Nah, walaupun haram tu berbeza. Yang ni haram pada zat, ni haram pada, tapi haram tetap haram. Tak rasa jijik, dia kata. Terpukul sekali dak. Jadi supaya kita ambil salah satunya. Selain daripada itu adalah benda-benda lain yang boleh ditengok. Tidak ada. Dah, sehingga ke tahap lalat pun sekecil-kecil tu pun ada dia punya fungsi, dia punya ni. Dia punya Nabi sebut sebelah, salah satunya racun, salah satunya penawar tadi itu. Kan? Jadi perkara-perkara tersebut tadi itulah, maka dilihat dengan perkara tak ada yang sia-sia. Sebab perkara yang sia-sia tidak menunjukkan kebijaksanaan. Sedangkan nama Allah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Bila benda sia-sia, dia tidak akan ada benda yang bijaksana. Maka mustahil pada Allah itu menciptakan perkara yang sia-sia tadi tu. Cahaya iman dan keyakinan menyebabkan perasaan orang beriman menjadi terbuka dan lapang. Sebaliknya mengingkari ketuhanan, ragu-ragu dan kepalsuan iman menyebabkan dada menjadi sempit dan sentiasa berkeluh kesah. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Maka siapa yang hendak dipimpin oleh bimbingan Allah, nescaya dibukakan Allah hatinya menganut agama Islam. Dilapangkan dada dia. Dan siapa yang hendak dibiarkan sesat oleh Allah, jadikan Allah dadanya, dijadikan Allah dari sesak dan sempit seperti orang yang naik ke tempat yang tinggi. Surah Al-An'am 125. Mudah cerita macam ni, tuan-tuan. Kalau kita tak yakin pada kuasa Allah, sampai satu perkara, satu masa kita stuck dalam kita punya kerja, kita punya life, kan? Sampai satu masa kita akan stuck. Waktu tu kita akan menangis lah. Sebab apa? Allah dah tak boleh buat apa dah lah. Sedangkan yang tak boleh buat apa tu kita. Tetapi Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja. Sebab itu kalau baca, saya suka baca kitab Al-Hikam. Dia tasawuf kehambaan. Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari, 294 kata-kata bijaksana dia. Di antara disebutkan yang lebih kurang maksud pengajaran dia, kenapa Allah Ta'ala menunjukkan mukjizat pada Rasul? Salah satunya membantu Rasul tadi itulah dalam menerangkan kebenaran. Satu lagi nak bagi tahu, Tuhan tak terikat dengan peraturan alam. Tuhan tidak terikat dengan peraturan alam. Kita ni, kita terikat dengan peraturan alam. Kalau kita makan, kenyang. Tak makan, lapar. Nak makan, kena masak. Nak makan, kena ada ni. Terikat. Kita tak boleh main ambil kapek ni, kita pun jampi 2-3 jadi nasi. Tak boleh. Sebab itu bukan peraturan alam. Bukan sistem alam kita yang kita lalui ni. Bukan. Tapi Allah Ta'ala tengok, tiba-tiba datang karamah kepada Maryam. Makanan-makanan tanpa keluar daripada bilik dia. Sampai Nabi Zakaria pun tanya, anna laki hadha, daripada mana datang? Kalau kita Grab. Boleh datang lah.
Tak ada benda. Grab tak ada. Memang dalam bilik. Qala suhamin inilah. Mustahil tak pada Allah. Kalau kita nak benda tu datang sendiri kepada kita, mestilah melalui suatu perkara. Grab, Panda, food. Tapi mesti ada orang masak. Mesti ada bendanya. Itu kita, sistem alam kita. Kan? Nak ada anak, mesti ada mak ayah. Tapi Allah tak terikat dengan peraturan alam. Dia nak ciptakan manusia tanpa bapa. Nabi Isa, tak pelik. Dia cipta lebih pelik pada tu. Nabi Adam tanpa mak dan ayah. Dah, lagi pelik, Adam terus-terus cipta dalam keadaan yang dewasa. Bukan daripada baby. Sebab apa boleh berlaku? Sebab Allah Ta'ala tak terikat dengan sistem alam. Kita terikat dengan sistem alam. Jadi, menunjukkan dalam masa kita start tadi, kerana kita ni terikat dengan sistem alam, tapi boleh berlaku sesuatu luar biasa jika Allah Ta'ala kehendaki perkara tersebut, kerana Allah Ta'ala tidak terikat. Justru kita mohonlah pada Allah. Ada benda yang boleh berlaku tanpa kita panggil, kita mampu, tapi sebabkan Allah Ta'ala izinkan. Nah, kan? Sebabkan itulah saya pernah sebut kat beberapa tempat, saya kata hidup kita ni 3 je perkara. 1, kita rancang, kita buat dan kita dapat, Allah Ta'ala izinkan. Kita rancang, kita buat, dapat apa kita rancang dan kita buat, Allah Ta'ala izinkan. Yang kedua, kita rancang, kita buat tapi tak dapat. Ada juga, Allah Ta'ala tak izinkan. Ada yang ketiga, kita tak rancang pun, kita tak buat pun, tapi berlaku juga pada kita. Allah Ta'ala tentukan. Contohnya apa? Kita nampak aksiden depan kita bawa kereta, nampak aksiden. Apa hal jalan slow sangat ni? Rupanya ada kereta aksiden kat depan. Sampai tempat tadi tu, kita pun berhenti, kita pun jumpa orang aksiden tu. Awak memang rancang ke aksiden ni? Kita tanya macam tu, boleh tak? Awak memang rancang ke aksiden ni? Tak rancang. Dah, macam mana boleh berlaku? So, siapa yang rancang? Berlaku tak? Berlaku. Daripada 3 ni tuan-tuan, hanya 1 sahaja yang kita rancang, kita buat, kita dapat dalam kita punya upaya kita. Selain daripada tu, 2/3 di luar keupayaan kita. Dah tu, itulah kita kena tawakal. Sebab usaha kita ni hanya 1/3 yang boleh kita kawal. Itu pun diizinkan oleh Allah. Nampak tak? Jadi kalaulah kita faham, kita kebergantungan, itu yang tidak ada keluh kesah. Apa sahaja yang berlaku, kita tidak ada keluh kesah kerana kita ada Allah. Paling mudah macam saya cerita tadi tu, anak-anak kita ni yang tak bekerja, yang tak cari duit, tak pernah risau pun hari ni nak makan apa. Anak-anak kita ni tak pernah risau. Sedar-sedar malam kita ada makanan, kita bawa makanan ke isteri kita masak ke, tak pernah risau tak? Cuba tanya Man, waktu sehari ni daripada pagi sampai petang, Man pernah fikir tak nak makan apa? Risau. Tak pernah fikir pun. Sebab kebergantungan dia kepada mak ayah tinggi. Maka itulah maksud kebergantungan. Dia buat kerja dia main, kerja dia belajar. Kan? Kita buat kerja kita apa? Bekerja. Kerja kita apa? Cari nafkah. Yang bagi rezeki Allah. Kan? Kena buat kerja kita, kemudian Allah Ta'ala akan bagi. Ada waktu Allah Ta'ala bagi lebih sebagai nikmat lebihan, syukur. Ada waktu Allah bagi kurang, sebagai seorang yang beriman, kita sabar. Itu je lah. Dari sudut kita panggil bagaimana iman memimpin kehidupan kita agar kita tak lari jauh daripada bimbingan agama, dan kita pun tak lapang, kita pun tak sesak dada, kita lapang kerana kita tahu segala-galanya datang daripada Allah dan segala-galanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan kita sekadar dalam fitrah kita tanpa berlebih-lebihan. Kalau ada pasangan kita mati, kita nangis, cukuplah sekadar tu. Bukan tak boleh nangis, sekadar fitrah menangis. Tapi jangan sampai tak terima qada dan qadar. Kan? Kalau kita dapat makanan, kita seronok, gembira, tapi dalam masa sama kita ucap Alhamdulillah. Seronok, gembira tu fitrah. Kan? Itu adalah perkara yang biasa. Kan? Tetapi bagaimana kita kembalikan fitrah kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan tenang, tuan-tuan. Baik, cukuplah sekadar tu. Itu pun habis. Nanti kita akan sambung lagi berkenaan dengan orang beriman merasa dirinya dekat dengan Tuhan. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang silap, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.